Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan menerangkan tentang lukisan berskala. Tajuk baru bab 4 bahagian pertama. Okay, kita akan tengok kegunaan lukisan berskala dalam kehidupan seharian. Okay, awak nampak gambar raja yang sebelah kiri ni adalah gambar raja peta map. Yang dilukis, kalau kita nak buat rumah, kita lukis peta yang lebih kecil daripada objek. Objek rumah tu besar kan, tapi kita boleh lukis image tu di pada sehelai kertas. Ini image lebih kecil pada objek Okay, contoh kedua yang kita boleh guna lukisan berskala dalam kehidupan seharian. Waze ni, Waze ke Google Map. Waze atau Google Map kita adalah salah satu contoh penggunaan lukisan berskala dalam kehidupan seharian. Okay, ni antara awak tengok gambar antara Kuala Lumpur dengan Johor Bahru kan, jauh kan. Kuala Lumpur dengan Johor Bahru tu, berapa kilometer tu. Okay, so kita gunakan Waze ataupun Google Map yang lebih kecil, image ni lebih kecil pada objek. Okay, ini ada contoh antara lukisan berskala yang image ni lebih kecil pada objek. Okay, kalau yang dalam kelas cikgu selalu guna image adalah lebih kecil dari objek adalah lebih kecil daripada image. Okay, image lagi besar lah maksudnya. Okay, macam kita pancarkan sesuatu kan. Objek tu kecil je tapi cikgu besarkan image tu supaya satu kelas boleh nampak. Kalau awak tengok mikroskop pun sama. Okay. Macam awak tengok dalam sains kan. Awak tengok bakteria yang kecil. Awak guna mikroskop. Benda tu akan nampak lebih besar. Okay. Kita tengok apa maksud lukisan berskala. Lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Okey, kat sini masalahnya ramai pelajar tak tahu apa maksud berkadaran. Okey, kita dapat tengok kat sini apa maksud berkadaran. Okey, contoh rajah di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek A, B, C, D, E yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Nyatakan rajah yang merupakan lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E. Okay, so dekat sini objeknya A, B, C, D, E ni. Okay, cikgu akan ambil semua panjang B prime, A prime dengan E prime. Okay. Kita buat rajah satu dulu Okay, rajah satu ni B prime, A prime dia 3. Jadi A prime, E prime 9. 2, 4, 6, 8, 9 kotak. Okay, so dekat sini awak bandingkanlah B dengan A, B prime dengan A prime. Okay, sini 2 kotak, sini 2, 4, 6 kotak. Jadi 3 dengan 2 ni awak bandingkan garisan yang sepadan. Mana lagi besar? 3 kan? Jadi 3 awak bahagi dengan 2, awak akan dapat 1.5. Okay, kemudian 9 ni awak bandingkan dengan 6. 9 lagi besar, jadi 9 bahagi dengan 6. So, 9 bagi 6, 1.5 juga. Okay, bila sama yang ni, maka dia berkadaran. So, rajah satu ialah adalah image kepada A, B, C, D, E. Okay, kita tengok rajah 2. Okay, sini kita tengok. Sini berapa kotak? Okay, 1. Ya, kita tukar warna. Okay, ni B prime, E prime dengan E prime. Okay, sini 1 kotak, sini 3 kotak. Okay, so 1 dengan 2, rajah 2, mata awak akan pandang rajah 2 dengan rajah objek Rajah 2 dengan objek. So 2 bahagi 1. Kemudian 6 dengan 3, 6 bahagi 3. Okay, 2 bahagi 1. 2.
6 bahagi 3, 2. Okey, so sama, maka dia berkadaran. Okay, Rajah 2 pun adalah imej kepada objek A, B, C, D, E. Okay, Rajah 3 pula. Kita tengok B prime, sini A prime. Okay, B prime ni satu kotak. A prime hingga E prime 4 kotak. Okay, mata awak akan pandang Rajah 3 dengan objek Okay, kita banding dulu 2 dengan 1. 2 bahagi dengan 1, awak akan dapat 2. 4 dengan 6, 6 bahagi dengan 4. Okay, 6 bahagi 4, awak akan dapat 1.5. Okay, nampak tak? Tak sama. So, bila tak sama, maka tidak berkadaran. Okay, jadi Rajah 3 ni bukan imej kepada A, B, C, D, E. Okay, kita tengok Rajah 4 pula. B prime, E prime, sini E prime. Okay, sini ada 4 kotak, sini 2, 4, 6, 8, 10, 12 kotak. Okay, jadi awak bandingkan 4 dengan 2. So, 4 bahagi dengan 2, awak akan dapat 2. 12 dengan 6, 12 bahagi dengan 6. Awak akan dapat 2 juga. Sama. Jadi, bila sama, berkadaran. Ni besar kena bahagi yang kecil lah. Okay, next Rajah 5 pula. Okay, B prime, A prime dengan E prime. Okay, sini 2 kotak, sini 2, 4, 6, 8. So, awak bandingkan 2 dengan 2. So, 2 bahagi dengan 2 dapat 1. 8 bahagi dengan 6. Besar bagi kecil. 8 bagi 6, awak akan dapat 1.33. Nampak tak? Tak sama. Jadi, bila tak sama, bukan berkadaran. Jadi, tidak berkadaran. Okay. So, awak mesti faham apa maksud berkadaran. Okay. Seterusnya, kita tengok nak tafsir skala suatu lukisan berskala. Macam mana kita nak tafsir skala suatu lukisan berskala? Skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek. Lukisan dulu baru objek. Okay, skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi ukuran objek. Nisbah ini juga boleh ditulis dalam bentuk ukuran lukisan berskala, nisbah ukuran objek. Mesti L per O. Lukisan dulu baru objek. Okey, skala. Dan lazimnya untuk lukisan berskala ni, kita gunakan skala dalam bentuk nisbah. Dengan keadaan N, satu nisbah N dan N ialah integer positif atau pecahan. Okey, N tu mesti integer positif dengan pecahan. Tidak boleh perpuluhan Integer positif tu maksudnya nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tak boleh 2.5, tak boleh. Okay, satu nisbah N ni bermaksud satu unit pada lukisan berskala akan mewakili N unit pada objek. Okay, kita tengok contoh 4.1b ni dalam buku teks. Okay, tentukan skala yang digunakan untuk setiap lukisan berskala di bawah bentuk satu nisbah N. Okay, yang sebelah kanan ni lukisan, yang sebelah kiri ni objek. Dia suruh tentukan skala. Skala kan cikgu dah cakap tadi, 1 nisbah N. L per O. L nisbah O. So, L dulu. Okay, kita ambil kat sini A prime ni lukisan kan. So, dia ada prime. A prime, B prime. Sini kita ambil A. Sini ambil B. Okay, berapa kotak kat sini? Okay, 8 kotak. Okay, A hingga B berapa kotak? 4 kotak. Jadi 8 ni lukisan kita tulis bawah L. Okay, nisbah
4 ni objek, kita tulis bawah O. L tu mesti 1. Jadi 8 ni kena mesti bahagi diri sendiri. 8 bagi 8, 4 bahagi 8. Jadi 8 bagi 8, 1, 4 tekan ABC 8 jadi 1/2. Okay, ini jawapan dia. Senang je. Okay, next B. Sekali lagi. L nisbah O. Okay, 1 nisbah N. So, kita tengok. Saya nak ambil yang 1 lah. Saya tak nak ambil yang 2 sebab saya tak nak bahagi dah. So, sini A prime, B prime. Sini A, sini B. Okay. 1 ni lukisan. So, letak bawah L. Nisbah. 3 tu objek. So, letak bawah O. So, jawapannya 1 nisbah 3. Okay, kita tengok yang D dulu baru C. Okay, D ni sama juga. L nisbah O. 1 nisbah N. Yang ini lukisan kan. So, saya nak ambil 9. Saya tak nak ambil 4.5 sebab perpuluhan. A prime, B prime. Sini A, sini B. So, 9 ni adalah lukisan. Saya letak bawah L. 6 ni bawah O. 6 tu adalah objek. Jadi 9 mesti 1. 9 bahagi dengan 9. 9 bagi diri dia sendiri dapat 1 lah. So 6 akan bagi 9 ikut sebelah. Kalau bagi 9, ni pun bagi 9. 9 bagi 9 1. 6 bagi 9 adalah 6 ABC 9. Awak akan dapat 2/3. So jawapannya 1 nisbah 2/3. Okay, seterusnya yang C. L nisbah O. 1 nisbah N. Okay, yang ini lukisan. Ada berapa kotak? A prime, B prime. 3 kotak. So, 3. Objek 1, 2, 3. Tapi awak perhatikan 1 kotak 0.5. Jadi 3 kena darab 0.5. Awak akan dapat 1.5. Okay, ingat nanti N ni tak boleh perpuluhan. Okay, so 3 awak bahagi dengan 3 untuk dapat satu nilai L tu. 1.5 pun ikut bahagi 3. Jadi 3 bagi 3 1. 1.5 bahagi 3. Awak akan dapat 0.5. Dalam bentuk pecahan awak tekan balik shift ABC. So 1 nisbah 2. 1/2. Jadi soalan jawapannya 1 nisbah 1/2. Okey, soalan buku versatile ni tolong buat untuk mendapatkan band 3. Okey, hantar snap gambar personal kat saya dalam Telegram lebih elok lah. Okey, awak buat. Dalam Google Meet saya suruh buat D saja. Tapi semua orang kena buat B, C, D. Tapi tunjuk dekat saya hanya D saja. Dapat band 3. So, semua wajib buat soalan nombor 1 untuk dapatkan band 3 dalam buku versatile. Okey, seterusnya cikgu terangkan soalan nombor 2. Okey, sekeping poster berukuran 24 cm panjang dan 8 cm lebar. Hitung panjang dengan lebar lukisan berskala poster itu dalam sentimeter yang dilukis mengikut skala 1/4. Okey, jadi soalan tanya lukisan. Dia bagi objek. Okey, poster kan. Okey, 24 panjang. 8 lebar. Semua dalam cm Soalan pun nak dalam cm. Okey, soalan suruh tanya ni objek So dia tanya lukisan. Okey, kita cari panjang dululah. Okey. L nisbah O. 1 nisbah 4. Dia bagi skala kan. Jadi panjang untuk ini panjang 24 objek. So letak bawah O. Yang kita nak cari panjang lukisan iaitu X lah.
So kat sini 4 darab berapa dapat 24. Kalau tak reti 24 bahagi 4 dapat 6. Jadi 4 darab 6 dapat 24. Jadi ini pun darab 6 lah. Ikut sebelah kanan darab 6, sebelah kiri pun darab 6. So nilai X iaitu panjang 1 darab 6. Okey, boleh? Okey, kemudian kita cari lebar pula. Lebar L nisbah O. Jadi 1 nisbah 4. Okey, lebar 8 ni lebar objek kan? So 8 lebar objek, 8 tu bawah O. Nisbah X. Yang kita nak tahu lukisan je. So 4 darab berapa dapat 8? 4 darab 2. Kalau tak tahu 8 bahagi 4, tekan kalkulator. Okay, ini pun darab 2 lah. So nilai X adalah 1 darab 2 sama dengan 2. So panjang 6, lebar je 2. Okay, soalan nombor 3. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 400. Okay, 400,000. Ni peta dilukis dengan skala. Jarak sebenar dalam kilometer. Berapakah jarak sebenar dalam kilometer? Yang diwakili oleh sebatang sungai yang panjangnya 2.5 cm dalam peta. Soalan tanya objek. Objek dalam kilometer berapa kalau lukisan dia dalam peta sungai itu 2.5 cm. Jadi unit ni kena lain ni, unit cm dengan kilometer. Jadi kena ubah nanti. Okay, jadi L nisbah O dekat sini. So 2.5 cm ni lukisan. So kita letak bawah L. Okay. Yang kita nak cari adalah objek. Okay, so 1 kali berapa dapat 2.5? 1 kali 2.5. So 400,000 ni kali 2.5 juga. Ikut sebelah kiri bagi 2.5, sebelah kanan pun bagi 2.5. 400,000 awak tekan kalkulator darab dengan 2.5, awak akan dapat 1 juta. Okay, ini dalam cm tau. Soalan nak dalam kilometer. Okay, so awak ingat balik. 1 kilometer 1000 meter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi kena tukarlah daripada sentimeter pergi kepada meter bahagi 100. Kemudian meter kepada kilometer bahagi 1000. Okey, semua sekali kena bahagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kosong. Jadi awak kena bahagi 5 lah. Bagi 5 kosong. Gerakkan kosong 5 kali ke kiri. 2, 3, 4, 5. So jawapan dia 10 kilometer. Senang je. Jangan risau. Yang ni awak pernah belajar daripada sekolah rendah lagi awak belajar. Penukaran unit ni. Okay, next soalan nombor 4. Swiling melukis segitiga bersudut tegak. Okay, dia lukis segitiga bersudut tegak. Okay, ini bentuk segitiga bersudut tegak yang Swiling lukis. Okay, ada 90 darjah. A, B, C. Okay, dengan skala 1 nisbah 1/3. Jika panjang hipotenus ni adalah garisan paling panjang dalam segitiga bersudut tegak iaitu AC. Okay, jika panjang hipotenus lukisan berskala ialah 18 cm. Okay, ini L lukisan. Hitung panjang hipotenus segitiga asal. Dia nak tanya objek. Segitiga asal tu adalah objek. Okay, kita buat LO. Okay, 18 ni lukisan kan? So letak bawah L ke letak bawah O? So mesti letak bawah L. 18. So kita nak cari objek hipotenus 18 tu berapa? Okay, sama juga macam tadi. 1 darab berapa dapat 18?
darab 18 lah. Dapat 18. So, sebelah sini pun darab 18. Okay, kalau tak tahu 1 darab berapa 18, 1 darab berapa dapat 18, 18 bahagi 1. Tekan kalkulator. Besar bahagi kecil. Okay, so next 1 ABC 3 darab dengan 18. So, awak akan dapat X equal to 1/3 darab 18. Awak akan dapat 6. So, panjang hipotenus segitiga asal adalah 6 cm. Okay, itu saja. Okay, semoga video ini dapat memahamkan awak dalam lukisan berskala. Okey, terima kasih. Dan seterusnya awak kena buat soalan nombor 2, 3 dengan 4 untuk mendapatkan band 4. Okey, soalan 2, 3 dengan 4 untuk mendapatkan band 4. Hantar personal kepada saya. Okey? Okey, good luck. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.